Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Khairi bin Zainal Abidin dan akan membuat pembentangan asas komputer kita lah, untuk subjek asas komputer kita. Jadi pembentangan hari ini ringkas sahaja, iaitu kita akan bercerita tentang komponen-komponen asas komputer. Jadi setiap komputer yang kita guna di rumah kita hari ini ni, dia ada tujuh komponen asas, yang mana jika tak lengkap salah satu ni, maka tak hiduplah komputer kita. Komputer kita tak akan boleh restart dah. Jadi seterusnya kita tengok. Okey, ni tujuh asas komputer kita. Nah, tujuh perkara ni bila ada dalam sesebuah komputer, hiduplah komputer kita. Jika tak ada satu daripada tujuh ni, maka komputer kita tak boleh nak hidup dah. Jadi yang pertama sekali ialah CPU. Apa CPU ni? CPU ialah Central Processing Unit. Jadi untuk memudahkan kefahaman, mari kita tengok di Shopee. Jika ada yang berminat untuk beli, okay, kita terus ke Shopee. Okey, seperti yang kita boleh lihat hari ni adalah contoh CPU. Okey, yang pertama sekali. Nah, jika kita nak beli CPU lah, kita nak buat komputer dengan diri kita sendiri. Okey. Untuk pengetahuan semua pendengar lah. Jadi komputer ni, kalau kita tak nak beli yang dah siap di kedai, yang sebiji siap di kedai tu, kita boleh buat sendiri sebenarnya. Jadi hari ni Ana akan share sikit sebanyak cara untuk kita buat sendiri komputer kita. Okey. Ini sebagai contoh dah. Kita buat contoh macam kita ala-ala nak beli PC lah. Okey. Iaitu cat. Okey, seterusnya kita akan cari pula gapo nombor 2, RAM. RAM ni gapo dia? Random Access Memory. RAM ni yang kalau telefon tu dia ada saiz 6GB, 8GB. Dah. Kita akan cari pula RAM untuk PC kita ini. Okey, ni ada RAM. Sebagai contoh, kita tengok yang ni RAM. 8GB, RM138. Okey, kita add ucap. Okey. Seterusnya, apa seterusnya lagi asas komputer yang kita kena ada ialah power supply unit. Okey, power supply unit kita cari di Shopee. Okey, untuk power supply unit ni, untuk nasihat kepada penonton lah, kepada sahabat-sahabat sekalian, jangan beli yang terlalu murah. Bak kata pakar, kebanyakan pakar dalam arena komputer ni, jika beli yang terlalu murah, maka itu adalah bukan power supply, tapi itu adalah bom. Sebagai contoh, kita tengok yang ni dah okey untuk beli ni. Okey, kita ambil yang ni contoh. Okey, kita lihat tutup. Okey, sebagai contoh. Seterusnya ialah storage. Storage ni macam kita gunalah kalau laptop yang lama-lama, masih lagi kebanyakannya menggunakan hard disk drive, yang mana hard disk drive ni agak slow lah. Hard disk drive ni dia agak slow. Tapi untuk SSD, kebanyakan komputer sekarang ni, kebanyakan daripada kita telah menggunakan SSD untuk dalam komputer itu, sebagai storage. Sebab dia SSD ni boleh kata 10 kali lagi laju daripada HDD. Jadi bila kita guna SSD ni, kebanyakan urusan kita ni kita boleh cepat lah. Nak masuk window pun dalam 10 saat, 15 saat macam tu ya. Okay, seterusnya kita pergi kepada casing. Okay. Sekarang ni banyak casing-casing yang murah kita boleh dapat di pasaran. Sekitar harga 100. Yang ni yang murah ni 60 ni. Kita ambil yang paling murah lah, sebagai contoh lah. Okey, kita add to chart. Seterusnya ialah papan induk, itu motherboard. Okey, kita tengok motherboard.
Untuk motherboard ni sebelum beli kita kena tengok sikit. Dia ada motherboard ni beberapa jenis yang untuk kompatibel lah dengan kita punya ni. Contohnya okay. Ni contoh motherboard yang sesuai untuk kita lah, untuk kita punya RAM, untuk kita punya prosesor. Jadi inilah yang rumit sikit lah. Untuk kita buat PC nya, kena tengok motherboard kita ni sesuai untuk prosesor generasi ke berapa. Contoh macam ni LGA 1200, tak silap saya untuk Intel generasi ke 10 dan juga 11. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah kad grafik. Kad grafik ni sebenarnya ada komputer yang memerlukan kad grafik ataupun sesetengah prosesor tu dia dah ada terbina kad grafik di dalamnya. Jadi tak perlu dah untuk kita beli kad grafik suku. Tapi kalau kita guna komputer kita ni untuk editing video yang berat-berat ataupun main game yang berat-berat, maka kita kena ada juga kad grafik ataupun grafik card ni. Okey, kita tengok. Kalau untuk basic graphic card biasanya yang harga 300 tu dah cukup lah. Tapi kebanyakannya ramai orang ambil yang harga 1000 lah biasanya graphic card. Situlah dia mahal sikit harga komputer ni. Okay, contohnya kita ambil yang agak sesuai lah untuk komputer dah, untuk boleh guna dalam jangka masa yang lama. Okay, kita add to chart. Jadi lengkap sudah produk kitanya sebanyak 7 produk. Jadi kita jom kita tengok berapa total yang kena lah. Okay, 1, 2, 3, 4. Sekejap, casing tadi tak masuk Okay, PS2 tadi tak masuk sekejap masukkan balik Okay, dah ada. Apa yang missing? Okay, RAM dah ada, CPU dah ada, motherboard pun dah ada, graphic card pun dah ada, SSD yang missing. Okay, kita tengok. Okay, ini contoh SSD lah. Kita ambil tengah-tengah. Okay, jadi kita tengok berapa total semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, seperti yang kita dapat tengok lah, harga PC untuk kita buat kali ni. Jadi harga sesebuah PC kalau untuk yang mid-end ataupun kategori pertengahan ni, boleh kata dalam harga 2,452. Okay. Ni yang kalau kita buat sendiri. Kalau kita beli yang dah siap kat kedai, mungkin harganya lebih mahal lah daripada ni. Tapi bukannya tak bagus beli siap daripada kedai ni, sebab antara kelebihan yang siap daripada kedai ni, jika ada apa-apa problem yang melibatkan waranti, maka kita boleh send direct kepada company. Kita tak nak fikir dah. Tapi bila kelemahan komputer yang kita buat sendiri ni, dia ada waranti, tapi bila terjadi masalah, kita
kita kena cek satu persatu sebelum hantar kepada waranti. Jika maknanya sebagai contoh, jika motherboard yang rosak, maka kena hantar ke sana lah. Kena hantar ke sana, ke tempat yang beli motherboard tu. Jika benda lain yang rosak, maka kena hantar kat lain lah. Jadi sekadar tu dulu pembentangan untuk asas pengenalan, asas barang asas komputer, komponen asas komputer. Sekadar tu dulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.